untuk korang buat pembayaran melalui JomPay. Okey, yang mana 28670 adalah bagi pelabur yang ingin melabur sahaja. What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Episod kali ini tentang sukuk prihatin. Ramai orang tertanya-tanya, apakah benda ini? Okey, ada orang kata ini merupakan bantuan dan ada orang kata ini adalah pinjaman dan macam-macam lagi lah. Episod kali ini aku akan terangkan secara detail apakah yang dimaksudkan dengan sukuk prihatin. Sukuk berasal daripada kalimah Arab sak yang bermaksud sijil ataupun dokumen, yang mana seseorang yang mempunyai dokumen ini merupakan pemilik aset, yang mana dalam istilah instrumen sukuk yang diwawarkan oleh kerajaan baru-baru ini berbeza dengan instrumen bond, yang mana seorang pelabur akan membeli ataupun melabur melalui aset tersebut dalam bentuk unit, dan dengan unit-unit inilah akan diagihkan kepada para pelabur. Maka di sini, setiap pemegang unit adalah pemilik kepada aset tersebut. Untuk pengetahuan korang, Malaysia merupakan negara yang pertama mengamalkan sistem sukuk ni, yang mana Malaysia memperkenalkan pada tahun 1986 kepada Shell, base-nya di Malaysia waktu ketika itu. Maka ia tergolong institusi terawal menggunakan instrumen sukuk. Mari kita tengok tiga persamaan sukuk syariah yang dimaksudkan oleh kerajaan ini dan juga bond konvensional. Yang pertama, kedua-duanya menyediakan pelabur dengan aliran pembayaran yang tetap, yang mana pelabur sukuk akan menerima keuntungan yang dijana oleh aset sandaran secara berkala. Seperti mana juga dengan bond konvensional akan menerima bayaran faedah secara berkala. Yang kedua, bond dan sukuk diterbitkan untuk para pelabur. Yang ketiga, kedua-duanya dianggap sebagai pelaburan yang lebih selamat daripada equity. Jom kita tengok pula 4 perbezaan antara bond konvensional dan juga sukuk. Yang pertama, sukuk melibatkan pemilikan aset, manakala bond konvensional adalah obligasi hutang. Yang kedua, jika harga aset sokongan sukuk ini meningkat, maka dia sama-sama meningkat. Tetapi bagi bond konvensional, dia still tetap. Aset sokongan sukuk mestilah mematuhi syariah yang telah ditetapkan. Manakala penerbitan bond konvensional pula berkemungkinan mengandungi unsur-unsur riba. Yang keempat pula, penilaian sukuk adalah berdasarkan kepada nilai aset sokongan mereka. Manakala harga bond konvensional pula sebahagian besarnya ditentukan oleh penarafan kredit. Kalau kau tengok kat sini, pelaburan patuh syariah sukuk prihatin ni, dia tidak menjanjikan keuntungan yang lebih tinggi. Kalau kau tengok pun, Tengku Zafrul ada maklumkan, sukuk prihatin ni akan membawa pulangan 2% setahun. Manakala pelaburan ini mengambil masa dalam 2 tahun saja. Dan keuntungan pula akan diagihkan setiap 3 bulan sekali. So dalam hal ini, korang tak boleh nak compare dividen keuntungan seperti ASB ataupun FD. Sebab apa? Matlamat sebenarnya tak sama. Jika korang invest dalam ASB, pelaburan itu adalah untuk korang. Tetapi dalam sukuk prihatin ini, matlamat utamanya adalah membantu negara. So bijaknya Menteri Kewangan kita ini mengamalkan sistem ini untuk membantu negara, sambil itu juga untuk membantu menaik taraf rangkaian internet di sekolah luar bandar dan juga usaha penyelidikan COVID-19. Dan yang paling penting sekali, untuk bantu usahawan-usahawan kecil. Dan kalau kau tengok siaran media Kementerian Kewangan baru-baru ini, dia ada menyatakan sukuk digital. Apakah yang dimaksudkan sukuk digital? Yang mana kepada pelabur di luar sana, korang boleh melabur secara digital, yang mana melalui 27 bank di Malaysia, yang mana bagi warga negara Malaysia berumur 18 tahun boleh melabur menerusi JomPay dan juga Duit Now. Bagaimana korang nak melabur? Bagi korang pengguna Maybank, aku boleh tunjukkan. Korang just masuk je ke Maybank to you dan korang klik kepada Pay dan Transfer. Di situ korang boleh pilih Pay to JomPay. Selepas itu, korang masukkan bila code berkait dengan pelaburan sukuk ini. Okay, kalau kau tengok bila code ini ada 2. Okay, iaitu 28670 bila code 1 dan juga bila code 2 adalah 14076 untuk korang buat pembayaran melalui JomPay. Okay, yang mana 28670 adalah bagi pelabur yang ingin melabur sahaja.
okey, dan nak dapatkan keuntungan setiap suku tahun, okey, yang diwawarkan oleh kerajaan. Bagi bila kod yang kedua, iaitu 14076, yang mana ingin melabur dan tidak mengeluarkan duit sehinggalah waktu matang nanti. Jika korang dah buat pilihan tersebut, maka akan keluar reference 1 dan reference 2 yang perlu korang isi. Yang mana reference 1 ini, korang perlu isi nombor telefon korang, okey, tanpa space. Dan reference 2 pula, korang perlu letak email korang, yang mana email korang ini adalah mesti betul supaya korang akan dapat notifikasi dan juga e-statement untuk claim tax nanti. So bagi korang yang berumur 18 tahun ke atas, maka korang layak untuk membuat pelaburan ini. Ini bukan merupakan pelaburan untuk mendapat keuntungan. Dengan jumlah keseluruhan terbitan adalah sebanyak 500 juta. Dengan bantuan ini akan memperoleh hasil terbitan untuk disalurkan kepada kumpulan wang COVID-19 bagi pelaksanaan inisiatif pemulihan ekonomi juga, termasuk menaik taraf internet di sekolah luar bandar, malah menampung juga perbelanjaan kesihatan berkaitan dengan penyakit berjangkit dan juga membantu usahawan-usahawan kecil, terutamanya usahawan wanita. So begitulah perkongsian aku dalam episod kali ini tentang sukuk prihatin ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info dan maklumat tentang apakah sukuk yang dimaksudkan oleh kerajaan. Bagi korang yang belum subscribe channel aku Saja Sembang, please klik kat sini dan jangan lupa share dan like video ini. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Aku Faizwan. Assalamualaikum.